Bismillahirrahmanirrahim. Ini kita akan buat soalan negeri sembilan. Negeri sembilan. Negeri sembilan percubaan pendidikan Islam untuk seluruh negeri sembilan. Okey. Okey. Jadi kita jangan risau yang bimbang. SPM 2020. Okey, soalan pertama. Tiap soalan diikuti dengan 4 jawapan A, B, C dan D. Hitamkan jawapan tepat pada ruang jawapan yang disediakan. Sebelum tu saya nak cek ada benda tu. Ada suara tak? Setting okey, tak ada masalah. Hello? Okey. Baik, kita akan teruskan soalan pertama. Melakukan persubuhan haram antara lelaki dan perempuan yang tidak mempunyai ikatan pernikahan yang sah. Pernyataan di atas merujuk pengertian A. Zina, B. Liwat, C. Qazaf, D. Musahaqah. Jawapannya ialah sudah pastinya zina. A. Satu jawapannya A, zina. Liwat lain. Liwat lelaki sama lelaki. Qazaf ni menuduh orang zina. Musahaqah ini ialah lesbian. Okey, jawapan nombor satu adalah A. Betul, A. Jawapan nombor satu adalah A. Nombor dua, berikut adalah hikmah pengharaman riba. Soalan ni keluar lagi. Banyak negeri keluarkan bab riba tahun ni. So, SPM lagi beberapa hari ni, kita boleh tengok tajuk ni lah. Berikut adalah hikmah pengharaman riba kecuali, ada perkataan kecuali di situ. Itu kena trik kat situ. So A, menghindari sifat dendam dan benci membenci antara sama lain. B, membentras manusia yang sifat tamak dan mementingkan diri sendiri. C, mengelakkan penindasan terhadap golongan miskin. D, menjaga keturunan zuriat manusia. So kecuali pengharaman riba kecuali, so menghindari sifat dendam ada, membentang manusia sikap tamak betul, mengelakkan penindasan betul. Jawapannya D, kecuali itu keturunan. Kalau buat keturunan zuriat ni zina lah. Jadi jawapan nombor 2 ialah D. Jawapan nombor 2 ialah D. Kita tengok betul ke tidak. Ya, betul D. Jawapan nombor 2 ialah D. Jawapan nombor 3, beriktikad bahawa imam mereka Muhammad bin Al-Hanafiyah masih hidup. Nyata di atas menunjuk pada pegangan apa dia? Syiah Imamiyah, Syiah Batiniyah, Syiah Zaidiyah atau Khawarij. Imam. Bila imam ni confirm Khawarij ada. So anda ada pilihan antara A, B, C, D. Ada pilihan antara A, B, C, D. Zaidiyah, Batiniyah, Imamiyah. So jawapannya ialah, kita tengok jawapannya nombor 3 ialah B. Jawapan nombor 3 ialah B. B apa tu? Batiniyah. Jadi Imam Muhammad bin Al-Hanafiyah masih hidup kata pengikut mereka, maka jawapannya ialah inilah Syiah Batiniyah. Selesai ya tuan-tuan. Baik, kita terus ke soalan nombor 4. Jenis dam yang dikenakan ketika mendapatkan haji tamattu'. Haji tamattu' ni artinya kita pergi buat umrah dulu baru pergi haji. Okey, tertib takdir, tertib takdil, takhir takdir dan takhir ta'dil. Okey, nombor 4. Nombor 4 jawapannya ialah A. Nombor 4 ialah A, iaitu tertib dan takdir. Dia kena buat secara, ada susunan yang ditentukan dan dia kena buat sebagaimana yang kena dibuat on the spot. Jangan tak ada buat balik, dah balik buat, dia kena settle kat situ juga. Semua dam yang kena bayar, sama ada berbentuk puasa ataupun menyembelih seekor kambing. Baik, soalan nombor 5. Antara berikut yang manakah syarat sah binatang sembelihan? Syarat sah binatang sembelihan, pertama, halal dimakan. 2, alat sembelihan yang tajam. 3, putus urat halkum dan meri. Penyembelihan beragama Islam. Yang manakah sah binatang sembelihan? Ni berkaitan dengan binatang. Kita tengok, macam betul ni semua kan? Macam betul ni semua. Yang mana satu ni?
Jadi dikata binatang. Yang nombor 2, alat sembelihan. Alat sembelihan lain. Putus urat meri. Penyembelihan beragama Islam. Jadi yang merujuk kepada binatang tersebut, 1 dan 3 kita tengok. B. Mari kita lihat betul tak B. 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 Nombor 5 B betul. Nombor 5 B betul. Nombor 5 B iaitu 1 dan 3. Iaitu halal dimakan dan putus urat meri. Bagus. Nombor 6. Nombor 6 berikut adalah hikmah gadaian, kecuali A, menggalakkan umat Islam berbelanja, B, mengembangkan ekonomi umat Islam, C, memberi jaminan kepada orang yang memberi hutang, D, memberikan kemudahan kepada orang yang memerlukan bantuan. Jadi kita kata kecuali, hikmah gadaian, kecuali. Mana yang bukan menjadi kelebihan gadaian. Mana bukan. So, kita di sini ialah, kita tengok nombor 6 jawapannya ialah C. Nombor 6, nombornya jawapannya A. Nombor 6 jawapannya adalah A, iaitu menggalakkan umat Islam berbelanja. Mana ada, gadaian ni kan tujuannya untuk memerlukan modal kalau ada masalah. Siapa kena mengena pula dia nak pergi belanja gitu je. Itu bukan galakkan perbelanjaan. Sebab gadaian ni hanya untuk kepada keperluan bisnes, nak mengembangkan bisnes dan sebagainya. Atau nak bayar hutang dan sebagainya. So, kalau belanja, itu ada benda yang tidak perlu. Lagi-lagi belanja yang tengok je belanja apa. Baik, kita pergi nombor 7. Di antara berikut yang manakah tentang qada dan qadar menurut pandangan Ahli Sunnah wal Jamaah? Nombor 7, qada dan qadar menurut pandangan Ahli Sunnah wal Jamaah. 1. Semua perkara sama ada baik atau buruk ditentukan oleh manusia. 2. Perbuatan manusia dilakukan oleh manusia dan bukan Allah SWT. 3. Semua yang berlaku di alam ini terjadi dengan bijaksana Allah SWT. Yang keempat, Allah SWT yang berkuasa mengatur segala yang terjadi di dalam alam ini. Di alam ini. So, 1, 2, 3, 4, 1 dan 4. Benar mengenai qada dan qadar. Benar mengenai qada dan qadar. So, kita tengok terus untuk mencatatkan nombor 7. Nombor 7 jawapannya adalah C. Nombor 7 jawapannya adalah C, iaitu 3 dan 4. Kita tengok betul-betul. Mengenai qada dan qadar, kita tahu apa itu qada dan qadar. Qada ialah pelaksanaan Allah SWT terhadap perancangannya, dan qadar ialah perancangan Allah SWT. Jadi menurut ahli sunnah wal jamaah, semua yang berlaku dalam ini terjadi dengan kebijaksanaan Allah SWT. Yang bertiga. Nombor Allah SWT yang berkuasa mengatur segala kejadian yang ada di dalam ini. 3 dan 4 betul. 3 dan 4 tu betul. Iaitu C. Kita pergi soalan nombor 8. Tujuan utama Khalifah Umar bin Abdul Aziz memperkenalkan polisi di atas, iaitu memecat pegawai yang kurang cekap, dan kedua, menghapuskan cukai zizyah untuk golongan mawali. Yang ketiga, melaksanakan hukuman yang adil. Ini Umar bin Abdul Aziz. Kita tahu sejarah Umar bin Abdul Aziz dalam Khalifah Umayyah. So, Umar bin Abdul Aziz adalah yang paling pendek, itu 2 tahun setengah. Tapi baginda lah yang mempunyai credibility sehingga dia anggap sebagai khalifah yang ke-6, khalifah yang ke-5, khalifah Ar-Rasyidin, sebab bijaksana dan melaksanakan dengan penuh amanah. So, jadi tujuan utama dia buat persyaratan ialah untuk, satu, mendapatkan hubungan pemimpin dan rakyat, menangani masalah kekuatan ekonomi, mengukuhkan ekonomi dan melancarkan pentadbiran negara. Mengapa dia buat ni? Nombor 8. Ingat subjek Abdul Aziz. Nombor 8 jawapannya ialah D. Jawapan adalah D, iaitu melincirkan pentadbiran negara. Sebab memecat pegawai yang tak cekap dan sebagainya. Dulu pilih pegawai daripada saudara-saudara, kolonisme jugalah akhirnya, tapi tak pandai buat kerja. Ini akan menyusahkan lah. So, dia melancarkan kepada negara, melaksanakan hukuman yang adil. Jadi ini akan menyebabkan orang akan buat kerja sungguh-sungguh, mengaburkan cukai bagi golongan mawali. Maknanya dalam konteks ini ialah ada orang-orang pendatang, ada orang tempatan, semua. Dan orang yang datang ni dah kena cukai tinggi, jadi orang tak datang dan meniaga di tempat kita. Baik, nombor 4. Ketua negara yang bertindak sebagai pemimpin tertinggi dalam wilayah-wilayah Islam. Penjelasan atas merujuk kepada Al-Dawawin, Al-Khalifah, Al-Quttab, Al-Wazir. Nombor 4. So,
Ketua negara yang bertindak sebagai pemimpin tertinggi dalam wilayah Islam. Wilayah Islam. Jangan sangat terperanjat kita boleh kata ada wilayah aja. So nombor 9 dia bukan khalifah lah. Khalifah dia bukan wilayah-wilayah besar. So nombor 9 jawapan ialah B. Nombor 9 adalah B. Kejap tengok. Nombor 9 adalah B. Nombor 9 adalah B, iaitu pengertian kepada Al-Khalifah. Oh betul. Saya yang silap bermaksud di sini lah. Ketua negara yang bertindak sebagai pemimpin tertinggi di dalam wilayah. Maknanya, dalam wilayah-wilayah tu, dia dah ada wazir-wazir dia. So, dia pemimpin tertinggi. Mana semua wilayah tu, ketua dia ialah khalifah lah. Kalau kita tengok dalam sekarang ni pun, pergi negeri Johor, pergi negeri lain pun, agung tetap ada. Gambar agung kena ada. Walaupun dia berada di negeri Sembilan, walaupun dia berada di negeri Kelantan. Sebab dia adalah tinggi ketua kepada semua negeri-negeri yang ada. Walaupun dalam negeri itu ada ketua dia. So tengok betul ketua negara yang bertindak sebagai pemimpin tertinggi dalam wilayah-wilayah Islam. Kalau wilayah saja satu, kalau wilayah semua wilayah. So ketua negara inilah khalifah. Nombor 10 berikut adalah contoh aktiviti rekreasi aktif kecuali mana yang berrekreasi aktif? Kecuali apa? Kecuali berkhemah, menaiki gunung, menaiki kuda, bersiar-siar. Nombor 10 jawapannya ialah D, D iaitu bersiar-siar. Bersiar-siar ni dia bukan tempat-tempat rekreasi, seperti dia nak pergi mana pun. Di gunung ke, nak pergi tempat lain ke, nak jalan-jalan shopping komplek. So itu bukan aktiviti rekreasi. Nombor 11, kesan li'an terhadap suami isteri. Li'an ni ialah tuduh. Isteri tuduh suami berzina, kemudian bersumpah 4 kali bahawa isteri dia tu berzina atau kandungan itu bukan anak dia. Kemudian perempuan itu pun bersumpah juga, menolak pengakuan, dan kedua-duanya masa yang kelima nanti dia melaknat diri dia sendiri. Sumpah 4 kali, yang kelima melaknat. Sumpah 4 kali, kemudian melaknat diri sendiri. Ini li'an. Suami tuduh, isteri nafikan. So apa kesan dia? Kesan dia, nombor 11 kesan dia. Nombor 11 jawapannya ialah C. Nombor 11 jawapannya ialah C. So C ialah suami isteri berpisah selepas sumpah li'an. Lepas bilian saja suami isteri pun akan berpisah selama-lamanya dan tidak boleh berjumpa lagi. Kalaupun dia guna kaedah Cina buta sekalipun, dia tetap tidak boleh kahwin. Okey. Nombor 12. Hikmah larangan membina dan membintikan anak angkat kepada ibu bapa angkatnya. Kepada bapa angkat. Hikmah larangan membinkan dan membintikan anak angkat kepada mak bapak dia. Atau bapa dia. Nombor 12. Nombor 12, jawapannya ialah C. Nombor 12 adalah C, iaitu menjaga batas pergaulan antara anak angkat dengan keluarga angkat, keluarga bapa angkat. So kalau kita letakkan bin, nanti dia ingat adik-beradik kecil. Kalau kita tak letakkan bin, dia tahu dia adalah bukan adik-beradik. So dia akan membataskan pergaulan anak angkat dengan keluarga bapa angkat. Itu adalah hikmah melarang. Yang memelihara hak wali itu tak ada, bukan. Memelihara hak anak angkat pun bukan, dan mengiktiraf dan mengekalkan pertalian nasab juga bukan. Jawapan C. Nombor 13, bidang kuasa mahkamah syariah adalah mendengar dan memutuskan prosiding berikut kecuali A. Pertunangan dan perkahwinan, B. Pemberian ketika hampir mati, C. Minum arak dan khalwat, D. Kesah tarafan anak. Okey, nombor 13. Nombor 13, kuasa mal. Dia bukan jenayah ni, ini mal ni. Mana ada tuntutan-tuntutan yang berkaitan tentang keluarga dan sebagainya. Okey, 13 jawapannya adalah C lagi. 13 C, iaitu minum arak dan khalwat. So kita tahu bahawa minum arak dan khalwat adalah jenayah, bukan mal. So dia kuasa mal dan bukan kuasa jenayah. So C adalah isu jenayah. Yang pertunangan, pemberian dan juga kesah taraf ini panggil mal. Okey. X 14. X dalam gambar di atas, gambar rajah di atas adalah punca-punca berlakunya pencemaran. Apa? Pembuangan sisa toksid dan sisa bejal, pembuangan sampah merata-rata. Pencemaran air, tanah, bunyi udara. X. X. Nampak je ni sisa toksid apa kita dah tahu dah. 14 jawapannya adalah B.
kan. 14 adalah B. 14 adalah B, itu tanah. Ya, dia membuangkan toksid dan pejal dan buang sampah sarap merata-rata tanah lah. Banyak orang sampah sarap tanah. Sungai ni kalau dia ada bahan kimia, itu nampak dia punya ni air, tapi ini adalah toksid, apa-apa saja di tanah. Okey, nombor 15, perbuatan yang boleh dilakukan untuk menjaga nama baik negara ialah contoh 15. Perbuatan. Nombor 15, jawapannya ialah B lagi. Okey, B. Apakah perbuatan yang boleh jaga nama baik negara? B. Membuat ciptaan baru yang berfaedah untuk rakyat. Itulah jaga nama baik negara. Memberi bantuan senjata pada negara berteragam, bukan. Membangunkan negara mengikut acuan barat, bukan. Mengadakan konsert pun, bukan. Jawapannya B. Ini soal senang ni. Ini kalau tak dapat jawab ni ajaib ni. 16. Yang manakah berikut merupakan sumbangan Al-Batani dalam bidang ilmu falak? Nombor 16, Al-Batani. So tengok soalan tu. Baca sebelum periksa nanti. Mungkin keluar balik. Jawapan adalah A. Jawapan adalah A. Iaitu 1, 2 dan 3. Membuat jadual pergerakan bulan dan bintang. 3. Mengukur jarak antara bumi dan matahari. 3. Mencipta alat pengukur sudut yang dikenal sebagai astrolog. Okey. 1, 2, 3. Jawapannya 1, 2, 3. A. 17. Berikut adalah pindaan yang betul antara istilah dengan keterangan kecuali. Istilah fasah, khuduk, talak, rujuk. Mana yang salah? Dia kata semua betul, tapi yang mana salah? Fasah, pembatalan perkahwinan menolak kuasa mahkamah. Khuduk, perceraian suami isteri yang dikaitkan dengan bayan tertentu. Talak, memutuskan ikatan perkahwinan menunggu terlepas talak. Rujuk, suami mengambil kembali isteri yang tercekkan pada bila-bila masa. Yang mana ni? Mana istilah yang tak betul? Nombor 17, jawapannya adalah D, iaitu suami mengambil kembali isteri yang telah diceraikan pada bila-bila masa. Jadi kecuali apa? Itu rujuk. D. Dia rujuk ini bukan mengambil, Islam menyambung kembali ikatan yang telah terlerai. Dia ambil belum tentu lagi jadi isteri dia. Jadi nombor D, kecuali, istilah memberi keterangan kecuali ini salah lah. Nombor D itu dia tak tepat, bukan salah, tak tepat. 18, soal nombor 18. Dilahirkan pada 265 di Tonto, Mesir. Pernah dilantik menjadi mufti kerajaan Mesir, menghasilkan kitab Risalah At-Tauhid. Penyata data merujuk pada tokoh siapa? Risalah Tauhid. Nombor 18. Nombor 18. Jawapannya ialah C. C. Nombor 18 ialah C, iaitu Syekh Muhammad Abduh. Syekh Muhammad Abduh. Buku Risalah Tauhid, Syekh Muhammad Abduh. Baik, nombor 19. Nombor 19, ingat Risalah Tauhid dia Muhammad Abduh. Risalah Tauhid Muhammad Abduh. Allah, ingat pula. Nombor 19. Beliau merupakan salah seorang tokoh pemikir Islam yang teragung dan dikenal ramai. Bijak dalam berpidato, salah seorang kitabnya Ihya Ulumuddin. Ini dah tahu dah Imam Al-Ghazali. D. 19 D. Sebab Ihya Ulumuddin, Imam Al-Ghazali. 19 D. 19 D. Ya, betul. 19 D. Kemudian kita pergi ke nombor 20. Memotong kuku, mencukur bulu ketiak, mencukur bulu ari-ari. Tujuan Islam memerintahkan umat Islam membuat perkara-perkara di atas ialah untuk apa? Kebersihan diri, mengelak penyakit, meninggalkan diri kelihatan cantik. 20 jawapannya adalah kejap. 20 jawapannya adalah A, betul. A. 20 adalah A, iaitu menjaga kebersihan diri. Selesai untuk soalan 1 sampai 20 yang kita jawab A, B, C. Walaupun masa kita pendek, jadi masa periksa nanti buat tenang, jawab. Jangan kelam kabut. Cuba settlekan dengan masa yang pantas untuk soalan 1 sampai 20. Ini baru kita kena fikir, kena tulis. Nifak ialah pura-pura menzahirkan apa? Dalam hati tetap kufur, tetapi dalam hati tetap kufur. Menzahirkan keimanan. Nombor 2, nombor 1, jawapannya keimanan, betul.
Keimanan, keimanan. Boleh iman pun boleh, melainkan iman pun boleh, keimanan pun tak apa, boleh. Boleh terima. Kalau saya tanda, boleh terima je. Perkataan iman atau keimanan. Tapi yang paling tepat adalah keimanan. Sedang hatinya tetap kufur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Nombor 22. Hukum memakan harta anak yatim adalah haram. Nombor 22. Haram, berdosa besar. Haram pun betul, dosa besar pun betul. Nombor 23. Mengherdik ibu bapa adalah dosa besar. Dan hanya terampun dengan memohon maaf kepada ibu bapa dan kepada Allah SWT. Dan apa? Dan bertaubat. 23. Betul tak bertaubat? Ya, bertaubat kepada Allah SWT. 23 bertaubat. 23 bertaubat kepada Allah SWT. Nombor 24. Antara ciri-ciri orang yang bertambah iman ialah benar-benar mengenali Allah dan Rasulnya serta banyak melakukan ibadat. Apa? Ibadat wajib, ibadat sunat. Benar-benar iman. Macam mana? Ibadat sunat dan nawafil. Jawapannya sunat dan nawafil. Yalah, kalau bertambah iman dia buat dia sunat wajib memang dia buat dah. Tapi banyak juga yang sunat nawafil, sembahyang 2 rakaat, selepas qabliyah ba'diyah, apa ni, puasa, dan Khamis dan sebagainya. Orang yang tidak beragama digelar ateis. Nombor 25 jawapannya ateis atau mulhid. Mulhid itu adalah ateis dalam bahasa. Awak boleh guna jawapan mulhid boleh atau ateis pun boleh. Jangan tulis orang tidak beragama digelar sebagai orang tak beragama. Jangan tulis macam tu. Sebab saya tahu bila pemain satu Malaysia ni sekolah macam-macam, kalau sekolah yang biasa-biasa ni, jawab suka hati je. Tak agama Islam, subjek ni wajib ambil. Kalau kita ambil subjek 6 subjek termasuk pendidikan Islam ni wajib. Jadi guna peluang ini. Subjek ni senang. Dapat A boleh skor. Orang bukan Islam pun boleh skor baik boleh ambil subjek ni. Kita malulah kita orang Islam tapi tak tahu. 26 tawaf dilakukan sebaik saja sampai di Kota Mekah. Tawaf apa? Tawaf selamat datang. Selamat datang ialah apa dia? Wadah, kudum. Selamat datang. Awak jawab selamat datang pun boleh, jawab wadah pun boleh. Kudum, wadah pula. Kudum. 26 kudum, kudum. Qadamah masuk ya. Tawaf kudum dilakukan sampai Kota Mekah atau selamat datang pun boleh kalau tak tahu kan. Apa kudum ke, ifadah ke, tawaf wida ke, tempat tinggal. Tulis je selamat datang. Kita terima juga. Tapi kudum tu yang terbaik. Satu perjanjian untuk memiliki manfaat dari satu barang yang diterima daripada orang lain dengan bayaran yang sesuai adalah maksud apa? Maksud apa? 27 tu. 27 ialah sewaan. Sewa atau sewaan. Iaitu satu perjanjian yang memiliki manfaat. Kita dapat manfaat dengan bayaran tertentu. Ini panggil sewaan. Nombor 28. Wukuf bermaksud berada di padang Arafah walaupun sekejap antara matahari 9 Zulhijjah hingga terbit fajar 10 Zulhijjah. Antara terbit ke tergelincir. Nombor 8. Nombor 8 ialah tergelincir matahari. Tahu tak tergelincir? Tergelincir maknanya zuhur lah. Waktu zuhur. Tergelincir maknanya zuhur. Terbit ni pagi tu keluar matahari. Terbenam ni maghrib tu lah. Okey. Nombor 9. Saksi adalah penting dalam menjamin satu perkahwinan. Saksi itu adalah penting untuk menjamin satu perkahwinan itu. Nombor apa? Sah. Nombor 9 itu adalah sah. Nombor 30. Nombor 3. Ibu tiri, ibu mertua dan menantu perempuan adalah contoh golongan wanita yang haram dikahwini kerana faktor persemendaan, perkahwinan atau musahakah. Apa dia? 30. 30 ialah musaharah. 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 Okey. Ibu tiri, mertua perempuan ada musyaharah sebab persaudaraan, persemendaan, perkahwinan dan penyusuan. Jadi ada musyaharah. Hal-hal ni ada sebahagian daripada jawapannya. Ibu tiri sebab kita kahwin, persemendaan dan sebab perkahwinan. Musyaharah. Jawapannya adalah musyaharah. Okey, nombor 31. Pilih jawapan yang betul berdasarkan jadual di bawah. Zihar, qazaf, li'an.
Tahu zihar apa? Menyamakan belakang isteri dengan orang yang haram kahwin dengan kita. Qazaf tu dua orang yang baik berzina. Dan li'an ialah bersumpah bahawa dia bukan anak kita atau mensumpah isteri berzina. 31, sumpah suami yang disertakan dengan laknat daripada Allah SWT untuk menolak hukum qazaf disebabkan tuduhan zina terhadap isteri. Itu li'an. Li'an. Jadi gini, kalau kita tuduh isteri kita, tapi kita nak sumpah, kita jadi qazaf. Sebab kita tuduh isteri kita berzina, tak ada bukti, dia qazaf. Kalau kita tak nak qazaf, kita bersumpah, dia jadi li'an, akan terpisahlah perkahwinan. Lepas tu jaga mulut, jangan suka tuduh-tuduh orang. Kita ni kalau gurau-gurau dengan kawan-kawan kita pun benda-benda tak elok, kau ni jangan kau dah ni, kau dah buat apa dengan budak perempuan tu ni. Itu qazaf tu, walaupun kita gurau-gurau, kalau saya tu 80 kali rotan tu. Jangan sesekali kita suka bersenda-senda, bergurau-senda, menuduh orang atau atas minyak permainan dalam bab-bab perzinaan. 32. Perbuatan suami menyamakan isteri atau anggota isteri dengan ibu atau perempuan yang haram kahwini. Itu jawapannya ialah zihar. 32 zihar. 33 hukum memakai bau-bauan bagi lelaki apabila hendak ke masjid. Bila hendak ke masjid, hukum pergi sembahyang. Sunat. 33 jawapannya adalah sunat. Okey, 33 adalah sunat. 34. Umat Islam pada zaman Abbasiyah berjaya menguasai Al-Musain dan Tanudi dari gunungan Rom. Rom dan Yunani. Orang Rom, Yunani dan Parsi. 34. Yunani. Ya, Yunani. Yunani. Jawapannya Yunani. Orang Rom, Yunani dan Parsi. Itu 34. Umat Islam. Okey. 35. Beriktikad bahawa alam bersifat qadim menghapuskan perzinaan melalui konsep nikah batin. Jadi kalau main nikah batin ni mesti gulungan taslim. Gulungan pakai niat je. Nyatakan pada pegangan utama 35 ialah ajaran taslim. Ya, taslim. Okey, nombor 36. Kitab Muqaddimah ada karya yang terkenal. Sebuah karya Ibn Khaldun yang terkenal. Muqaddimah. 37 zaman pada zaman Umar Al-Khattab ada satu majlis syuro khas ditubuhkan untuk menentukan perlantikan siapa? Syuro. 37. 37. Syuro ialah lantik khalifah. Ya, khalifah. Nanti khalifah guna sistem syuro. Dulu bukan pilihan raya. Syuro. Okey. 38, 350. Soal terakhir. Hukum musafir tanpa mempunyai tujuan dan matlamat ialah makruh. Munafir apa tak ada tujuan saja. 38 makruh. Lepas tu aku nak jalan-jalan ni saya nak melihat kebesaran Allah SWT. Alah saja. Tak dapat. Nombor 38, Hamid mengambil anak angkat. Hukumnya, apa hukum ambil anak angkat? Tak ada masalah. Tapi hukumnya ialah harus. Tak ada masalah. Harus. Dan yang terakhir, hak khadonah dilaksanakan walaupun berlaku perceraian antara suami isteri. Hak khadonah ni jaga anak. Hukumnya apa? Khadonah. Kena ada hukumnya ialah wajib. Wajib dilaksanakan. Okey. Jadi anda dengar ulang-ulang kan malam periksa ke, anda tengok ni YouTube ni, tengok. Kemudian latih. Sebab saya tahu kita baca dah, tengok. Kalau dalam masa 20 minit, 30 minit ni, anda akan dapat kertas satu. Bukan ada yang keluar balik dan sebagainya. Saya pemilihan Negeri Sembilan ni sebab Negeri Sembilan banyak sekolah premium dan berdekatan dengan KL, saya yakin dan saya percaya dia mempunyai akses soalan-soalan yang dijangkakan keluar. Wallahualam. Terima kasih banyak-banyak. Moga ada keberkatan dan kerahmatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Jadi terima kasih banyak-banyak. Semoga anda berjaya dalam SPM tahun ini.